Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pelajar yang menonton. Bersama saya Cikgu Ayu, Cikgu Mata Pelajaran RBT. Diharap semua pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, baiklah, untuk topik hari ini kita akan belajar 1.2.2 melukis sistem fungsi, di mana pada kelas minggu lepas kita telah belajar berkaitan tentang products, fungsi dan juga objek, di mana produk tersebut memberi fungsi kepada objek. Jadi setelah memahami topik sebelum, jadi kita akan teruskan untuk topik pada hari ini. Okey, bagaimana kita nak melukis sistem fungsi. Okey, di mana sistem fungsi ni menggambarkan keseluruhan hubung kait komponen dalam sesuatu sistem. Okey, boleh lihat pada gambar yang ditunjukkan. Okey, boleh lihat pada gambar yang ditunjukkan ini. Okey, ini adalah produk yang kita telah belajar pada minggu lepas. Ini adalah produk, ini adalah fungsi, ini adalah objek. Okey, basicnya ini adalah satu sistem. Ini merupakan satu sistem di mana meja ni memegang buku. Okey, boleh kita tengok pada gambar ni, yang kita lihat pada gambar ini. Okey, dalam satu sistem ni sebenarnya dia dipecahkan kepada beberapa komponen atau bahagian. Kita panggil dia sebagai komponen. Di mana dalam setiap gambar ni dia ada komponen dia. Okey, kita tengok satu persatu ya. Di mana kita ada muka meja. Okey, komponen dia menunjukkan ini muka meja. Okay, kita akan bedah siasat dalam gambar ini. Apa komponen yang ada pada gambar yang ditunjukkan atau produk yang diberikan. Okey, yang kedua kita ada kaki meja. Okey, kaki meja. Okey, apa lagi? Kita ada permukaan lantai, kita ada lantai, kita ada skru di dalam kaki meja ni ada skru, kita ada buku. Okey, nampak semua dah dinyatakan komponen yang ada pada produk tersebut telah kita nyatakan, telah kita huraikan satu per satu. Okey, bila kita tuliskan dia dalam bentuk sistem, di mana komponen tadi muka meja. Okey, muka meja ni apa fungsi dia? Okey, tengok ya, muka meja di sini. Okey, fungsi dia adalah untuk memegang buku. Okey, nampak? Fungsi dia muka meja memegang buku. Okey, jom kita tengok pula kaki meja. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, kaki meja di mana? Manakah kaki meja? Okey, kita tengok kaki meja. Kaki meja di sini. Okey, apakah fungsi kaki meja? Kaki meja ni dia pegang apa? Dia duduk dekat mana? Apa yang berada pada atas dia? Okey, yang ada pada atas kaki meja adalah muka meja. Okey, jadi kaki meja memegang muka meja. Okey, seterusnya kita tengok pula komponen skru. Okey, di sini adalah skru. Okey, apakah ni adalah skru. Apakah yang dipegang oleh skru? Okey, skru ni fungsi dia adalah memegang kaki meja. Okey, dia tengah pegang kaki meja ataupun dia pegang juga muka meja. Okey, fungsi skru ni ada dua. Dia pegang kaki meja, dia juga pegang muka meja. Okey, dan komponen yang seterusnya kita rungkaikanlah komponen yang seterusnya, lantai. Lantai ni memegang apa? Okey, kita tengok lantai memegang apa? Lantai dekat bawah. Dia pegang yang atas pada lantai adalah kaki meja. Jadi lantai memegang kaki meja. Okey, boleh faham kelas? Buku ada pegang apa-apa tak? Tiada kan? Okey, sebab atas buku ni tiada apa-apa. Okey, jadi tiada apa-apa komponen di atas buku. Jadi buku kita tak senaraikan dia sebagai komponen sebab dia tidak berfungsi kepada objek yang lain. Okey, tadi kita tengok dalam bentuk jadual komponen, fungsi dengan objek. Okey, dalam melukis sistem fungsi, kita boleh juga membuat dalam bentuk lukisan model fungsi seperti yang ditunjukkan dalam slide ni. Okey, yang ni yang tadi kita dah tengok. Yang atas ni adalah bentuk
jadual. Yang atas adalah bentuk jadual. Okey, kita tengok pula yang bawah ni. Kita tengok bawah. Bagaimana dalam bentuk jadual ni dipindahkan dalam bentuk lukisan model fungsi. Okey, kita bermula dengan lantai. Kita bermula dengan yang bawah sekali. Okey, lantai. Okey, ni lantai yang pertama tadi. Lantai memegang kaki meja. Okey, mesti tunjukkan anak panah ya. Lantai, memegang, anak panah atas. Anak panah tu tulis memegang. Okey, memegang apa? Kaki meja. Dan teruskan lagi dengan anak panah. Kaki meja ni tadi. Okey, lantai memegang kaki meja. Kaki meja pegang apa? Kaki meja. Buat anak panah memegang muka meja. Okey. Buat lagi anak panah. Muka meja ni pegang apa pula? Okey, muka meja memegang, objek dia adalah buku. Okey, kita tengok pada skru. Skru berada di bawah. Sebab apa skru berada di bawah? Kerana skru ni fungsi dia anak panah ke kaki meja satu dan satu lagi anak panah ke muka meja. Di mana skru ni kan berfungsi memegang kaki meja dan skru juga fungsi dia memegang muka meja. Okey, inilah bentuk lukisan model fungsi. Bila cikgu suruh lukiskan model fungsi, inilah awak kena buat. Okey? Ni take note Inilah lukisan model fungsi yang kita ambil daripada bentuk jadual. Di mana awak mulakan model fungsi tu dengan permukaan yang bawah sekali. Okey? Okey, next kita tengok pula dalam lukisan model fungsi. Dalam lukisan model fungsi, lantai ialah merupakan satu super sistem. Apa dia super sistem? Super sistem ni ialah faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk seperti lantai, cahaya, kelembapan. Okey, sekiranya lantai tidak rata, maka kedudukan meja juga tidak akan stabil. Walaupun komponen lain dapat berfungsi dengan cekap. Jadi, lantai ini merupakan satu super sistem. Dia memberi kesan kepada produk. Okey, kesan kepada produk di mana faktor persekitaran kita panggil dia sebagai super sistem. Okey, next. Inilah contoh soalan ya. Okey, ini contoh soalan peperiksaan 1.2 iaitu analisis fungsi. Okey, dia sama yang macam awak dah belajar tadi. Bila keluar soalan macam inilah bentuk dia. Okey, nyatakan bahagian berlabel A, B dan C dalam model fungsi di bawah dengan menulis jawapan yang betul pada ruang yang disediakan. Okey, tadi awak dah nampak gambar tadi kan? Okey, lantai tadi dia pegang apa? Ni, awak kena jawab. Apa lantai memegang apa? Okey, mari tengok. Apa jawapan dia? Lantai memegang kaki meja. Okey, jawapan untuk A mudah je. Terus jawab. Lantai memegang kaki meja. Okey, kaki meja tadi memegang apa? Kaki meja memegang muka meja. Okey, good. Muka meja memegang apa? Muka meja memegang buku. Okey, di sini kita pergi tengok ke B. Apakah B? Dapat jawab tak B tu apa? Tadi cikgu dah tunjuk, B ni fungsi dia ada dua. Dia pegang kaki meja dan dia juga ada fungsi kepada muka meja. Okey, jadi apakah B? B adalah skru. Skru memegang kaki meja dan skru juga memegang muka meja. Dan apakah C? C ni mestilah fungsi. Bukan lagi produk. Dia adalah fungsi. Apakah C? C adalah memegang kerana skru tadi memegang. Tempat dia letak di sini ayat dia memegang muka meja. Okey, next. Okey, habis untuk 1.2.2. Sekarang kita pergi kepada 1.2.3 iaitu untuk membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi.
Okey, komponen ialah bahagian-bahagian kecil yang berfungsi, bahagian kecil yang berfungsi menyokong sistem. Itu dialah komponen, okey. Ataupun saya lebih suka cakap komponen ni adalah setiap dalam satu produk tu awak kena nyatakan setiap yang ada pada produk tersebut. Okey, kalau awak ambil pen, awak nyatakan penutup pen, ada mata pen, ada ink pen, ada sarung bekas pen. Okey, apa segala yang ada bahagian-bahagian kecil yang ada pada produk ataupun kita panggil dia yang berfungsi dia untuk menyokong sistem. Okey. Model fungsi menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen. Ingat komponen ni yang mana bahagian kecil yang ada pada produk tersebut dan kesan dia dalam satu sistem. Itulah model fungsi. Okey, sekarang kita nak faham pula apakah dia garisan interaksi. Okey, garisan interaksi ni kita nak jejak punca masalah. Dari mana asalnya masalah kita boleh jejak dengan menggunakan garisan interaksi. Tahu tak apa garisan interaksi? So, kamu kena ingat perkataan ni, garisan interaksi, sebab biasanya soalan memang akan suka tanya garisan interaksi ni. Okey, garisan interaksi inilah dia, tak susah pun nak ingat. Okey, dia adalah satu simbol dipanggil garisan. Kalau tadi awak tengok semua yang macam ni saja anak panah kan? Nak panah dia semua yang biasa saja. Okey, sebenarnya anak panah ni ada beza-beza dia. Ada empat jenis anak panah yang kita gunakan untuk menunjukkan fungsi tadi. Menunjukkan model fungsi tadi, kita menunjukkan model fungsi ada 4 jenis anak panah ataupun kita panggil simbol. Okey, tadi kalau yang ni simbol biasa je, lantai. Okey, lantai kita guna memegang. Lantai memegang. Okey, lantai memegang apa? Lantai memegang kaki meja. Okey, tadi biasa je simbol ni. Sekarang kita nak tengok ada simbol lain. Okey, simbol yang biasa tadi kita panggil dia mewakili fungsi dia berguna iaitu normal. Okey, berguna normal. Okey, saya nak highlightkan normal. Okey, dia berguna dan normal. Okey, kalau simbol dia anak panah tapi dia ada putus-putus. Kamu nampak ni, dia putus ni, dia berguna juga. Tetapi tidak mencukupi. Itu point dia. Berguna tapi tak cukup. Okey, kalau nampak ni tebal garisan dia tebal, anak panah dia tebal. Dia berguna tetapi lebih sangat tebal, terlampau banyak sangat tebal dia. Maksudnya dia berlebihan. Okey, yang terakhir kalau yang macam zigzag ni macam apa? Kena penyengat ni. Ini kita panggil dia memudaratkan, bahaya. Maksudnya jalan pun bengkok. Senang aja kamu nak ingat. Bengkok. Dia mudarat lah. Dia tak sesuai ataupun dia harmful kita panggil. Ataupun kalau yang tebal ni lebih sangat. Orang biasa garisan nipis je. Maksudnya point dia orang nak ingat dia lebih sangat, terlampau tebal terlampau tebal. Okey, kalau yang putus-putus ni sepatutnya garisan normal, garis lurus. Tapi dia tak cukup ni. Putus-putus ni, garisan dia hilang daripada radar, putus. Jadi dia berguna juga tapi tak mencukupi. Awak ingat point ni lah. Tak mencukupi, berlebihan. Okey, tak mencukupi, berlebihan dan memudaratkan. Itulah garisan. Okey, kita tengok pada situasi dia berlaku mengikut situasi. Okey, situasi yang berlaku adalah seperti ini. Di mana meja ni dia bergoyang. Okey, baca meja bergoyang dan tidak stabil setelah dilanggar oleh murid. Okey, inilah meja ni gambar meja ni dia bergoyang. Bila pelajar langgar, dia akan bergoyang. Okey, ni simbol lah, simbol garisan interaksi yang tadi yang awak dah belajar tu. Okey, sekarang kita tengok dia punya komponen. Dia punya hubung kait antara komponen. Okey, lantai ni memegang kaki meja. Kita tadilah
Lantai ni pegang kaki meja. Kaki meja ni memegang muka meja. Nampak? Kaki meja memegang. Okey, memegang muka meja. Okey, kaki meja memegang muka meja. Dia ada garisan putus-putus ni. Okey, garisan putus-putus ni adalah apa? Dia berguna tetapi tidak mencukupi. Maksudnya kaki meja ni berguna untuk pegang muka meja ni. Tapi dia tak mencukupi. Okey, so kita letak dalam simbol putus-putus ni. Okey, muka meja ni dia memegang buku. Okey, muka meja dia memegang buku. Okey, memanglah muka meja ni pegang buku. Tetapi bila dah kena langgar dengan pelajar tadi dia jatuh. Jadi tak berapa kuat dia punya pegangan tu. Jadi kita letakkan dia sebagai berguna tidak mencukupi. Bagaimana pula dengan skru? Okey, skru pun menghadapi masalah yang sama. Dia pegang muka meja tetapi tidak mencukupi pegangan dia sebab bila pelajar langgar dia boleh jatuh. Okey, skru pun sama juga. Dia tidak kuat memegang kaki meja. Okey, jadi kita letakkan simbol dia sebagai garisan interaksi berguna tetapi tidak mencukupi dengan menggunakan garisan yang putus-putus ni. Okey, seterusnya kita tengok. Di manakah datang halangan? Halangan datang apabila murid. Okey, apabila murid. Kat sinilah. Apabila murid ni. Nampak tak ini garisan yang bergigi-gigi ni? Murid ni daripada luar. Dia datang langgar kaki meja. Jadi dia memudaratkan kaki meja ini. Okey, inilah situasi yang berlaku. Okey, kita tengok pula contoh yang berikut. Meja bergoyang tadi, meja bergoyang dan tidak stabil. Okey, apakah punca masalah dia? Okey, yang situasi ni meja bergoyang dan tidak stabil, dia berlaku pada skru. Skru ni tadi, dia menghadapi masalah. Nampak yang gerigi-gerigi ni? Dia menghadapi dia gerigi ni dia menghadapi masalah pada skru di mana kelembapan tadi yang memberi kesan kepada skru yang menyebabkan meja bergoyang. Okey. Okey, mari kita tengok pula pada analisis berantai, punca dan kesan. Okey, dikatakan meja tidak stabil. Meja tak stabil, kenapa? Okey, yang pertama, muka meja tidak stabil. Dan yang kedua, tidak stabil kerana kaki meja tidak stabil. Jadi kita kena jawab persoalan analisis berantai. Okey, bila muka meja tak stabil, kita tanya lagi mengapa? Kerana skru meja longgar. Okey, sama tak? Kaki meja tak stabil, kenapa? Skru meja, kaki meja longgar. Jadi kita tanya lagi, kedua-dua ni kan sama. Sudah sama skru kaki meja longgar. Yang ni pun sama masalah juga skru muka meja longgar. Jadi kita tanya, mengapa? Kenapa? Sebab skru dia berkarat. Jadi, mengapa skru berkarat? Kerana ada kelembapan. Iaitu mungkin skru tu kena hujan, panas ataupun dia dah duduk dalam meja tu lama. Jadi dia berkarat. Jadi kelembapan yang menyebabkan skru tersebut berkarat. Inilah dia analisis kesan dan akibat. Di mana kesimpulannya meja tidak stabil. Kita tulis kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi, iaitu super sistem. Yang mana kita tahu tadi super sistem ialah halangan daripada luar. Okey, kita teruskan. Selepas kita dah kenal pasti, dah boleh buat lukisan model fungsi, kita terus dengan 1.3 iaitu percanggahan fizikal. Di mana 1.3.1 kita nak kenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Okey, apakah masalah yang dihadapi oleh kedua-dua pelajar di bawah? Okey, ini pelajar dia rendah. Ini pelajar dia tinggi. Adakah kerusi itu sesuai diduduki oleh murid?
Bila tinggi, awak nampak kedudukan kaki dia ke atas. Okey, jadi dia tidak selesa. Bila dia rendah, kerusi ni tampak dia kaki dia terpaksa menjengkit untuk duduk. Okey, inilah masalah yang dihadapi berdasarkan gambar. Okey, mengenal pasti pencanggahan fizikal. Okey, adalah keadaan yang kita berlawanan yang antara satu dengan lain yang diperlukan dalam satu objek. Dia ada 3 parameter di sini dinyatakan, iaitu saiz. Saiz ni pencanggahan fizikal mestilah besar atau kecil. Ataupun beban ni berat atau ringan. Ataupun ketinggian, kalau ketinggian sama ada tinggi ataupun rendah. Kita nak analisis pencanggahan fizikal, contoh objek tadi kerusi. Okey, pencanggahan fizikal dia tinggi rendah. Contoh situasi, kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Jadi, soalan kita nak menentukan kaedah pemisahan yang digunakan untuk situasi berikut. Kita menggunakan sama ada pemisahan ruang atau menggunakan pemisahan masa. Jadi, bila nak tentukan pemisahan ruang atau masa, kita buat soalan. Okay, soalan ni kita tanya, adakah kerusi tadi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Okey, adakah dia perlu masa yang sama? Nak tinggi, nak rendah pada masa yang sama? Ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian dalam kelas. Dalam kelas awak ada yang tinggi, ada yang rendah kan? Jadi, bila kerusi itu perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama, jadi jenis kaedah pemisahan ruang. Okey, jenis kaedah pemisahan ruang. Kita tengok contoh objek yang kedua, kemah. Pencanggahan fizikal yang berlaku besar dan kecil. Bagaimana situasi dia? Contoh, kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Okay, betul tak? Kita nak guna kemah, kita nak perlu dia besar. Waktu kita nak guna tu dalam keadaan selesa, kita duduk dalam keadaan besar. Okay, tapi bila kita nak simpan supaya tak makan ruang, kita nak dia kecil. Jadi, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Tidak, kerana kemah diguna dan disimpan pada masa yang berlainan. Masa kita nak guna, kita nak dia besar. Jadi, masa kita nak simpan, kita nak dia kecil. Jadi, dia adalah tidak pada masa yang sama. Jadi, bila tidak pada masa yang sama, jenis kaedah pemisahan ruang atau masa yang digunakan, kita pilih kaedah pemisahan masa. Okay. Selepas kita dah pilih jenis kaedah pemisahan sama ada ruang atau masa, apa yang perlu kita buat untuk menyelesaikan masalah inventif? Okey, di sinilah kita tengok 1.3.2 iaitu mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Bagaimana kita nak cadangkan pemilihan prinsip inventif? Okey, jika dia menggunakan kaedah pemisahan ruang, inilah dia punya cadangan prinsip inventif. Dia ada 7. Pembahagian, pengekstrakan, kualiti setempat, penyarangan, filem nipis, pengantara, tidak simetri. Okey, bagaimana kita nak selesaikan dalam penerangan konsep yang ada tulis? Okey, cadangan prinsip inventif ni membahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil. Menjadikan objek mudah dileraikan, meningkatkan darjah kebolehbahagian, perubahan ke peringkat lebih kecil. Contoh dia macam perabot. Contoh perabot di IKEA. Okey, masa kita nak duduk kat rumah, kita nak almari yang besar. Tapi bila kita nak bawa balik, pergi beli barang dekat kedai, kita nak bawa guna kereta, tak muat nak masuk kereta kalau sudah bawa almari besar tu. Jadi, dia ada pemisahan, dia ada kaedah prinsip inventif dia secara pembahagian. Dia kecilkan part-part bahagian yang ada pada produk tersebut supaya kita boleh bawa dalam keadaan kita nak letak dalam kereta, boleh bawa. Dan kat rumah kita pasang, dia jadi besar. Okey. Pengekstrakan. Pengekstrakan ni ialah memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Contohnya, aircon. Okey, aircon kita ada 2. Satu yang kat dalam, kita dapat angin sejuk. Okey, nak keluarkan angin sejuk tu,
nak keluarkan udara yang panas daripada dalam bilik tu, dia keluarkan keluar. Dia tak letak dia punya alat unit pendingin hawa tu di dalam. Dia letak satu lagi di luar tu. Okey, jadi dia memisahkan unit tadi tu dalam bangunan supaya haba panas dapat dihasilkan dan juga bunyi bising. Kalau awak dengar kat luar rumah kalau pasang aircon, dalam bilik ni senyap-senyap je, sunyi je. Tapi dekat luar, bunyi dia gedeguk. Itulah dia asingkan, dia buat pengekstrakan sebab kita nak dapat angin yang selesa tapi kita tak nak dengar bunyi bising. Okey, kualiti setempat. Mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada seragam jadi tidak seragam. Menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Bekas menyimpan makanan, pelbagai petak berbeza dan pelbagai fungsi. Kalau macam awak tengok bekas makanan tu, kalau kita nak letak nasi, ada sayur, ada ayam, jadi kita tak nak campur, dia tercampur semua tu, kita letakkan dia secara berasingan dalam bekas. Jadi bila kita tutup, tidaklah kuah tersebut masuk ke nasi. Okey. Penyarangan iaitu meletakkan atau memasukkan satu objek dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Contoh dia diselesaikan ni antena radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan. Okay, kita boleh tarik dia keluar, kita boleh simpan yang panjang tu. Okay, itu penyarangan. Filem nipis dan cangkerang boleh lentur, iaitu membalut, melapik atau bungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cangkerang boleh lentur. Contoh dia adalah pelindung cahaya cermin kereta. Dia menggunakan filem nipis. So, kita dalam kereta kita tidaklah terima haba daripada luar. Jadi, dalam kereta nampak gelap je. Okay, yang mana pakai tebal tu nampak gelap je dalam kereta. Jadi, bila daripada luar cahaya sebenarnya terang, menderang, panas, terik. Okay. Okey, yang keenam, pengantara. Mengadakan bahagian baru antara dua objek. Yang menggunakan objek atau proses pengantara mencantumkan dua objek secara sementara. Di mana sarung tangan ketuhar menjadi pengantara antara tangan dengan objek panas. Kita pakai sarung tangan ketuhar tu, jadi kita nak pegang bekas oven tu, bekas kita punya panas-panas tu keluar, teri panas tu keluar, taklah kena pada tangan. Dia menggunakan pengantara. Tidak simetri. Tidak simetri mengubah bentuk satu objek dari simetri menjadi tidak simetri. Contohnya menukar bentuk bulat jam dinding ke bentuk yang tidak sekata. Okey, itu kaedah pemisahan ruang. Bila kita menggunakan kaedah pemisahan ruang, kita bolehlah cari cadangan prinsip inventif yang bersesuaian dengan produk yang mempunyai masalah tadi. Okey? Bila kita pilih kaedah pemisahan masa, inilah cadangan prinsip inventif yang perlu dipilih. Sama ada satu, kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan berketerlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan, tindakan berterusan yang berfaedah. Okey, kedinamikan ni adalah penerangan konsep dia memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak. Mengubah satu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak dan sebaliknya. Contohnya, meja makan berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan berlapan. Okey, kita nak besarkan meja, mula kecil meja 4, dia pergi besarkan jadi boleh pergi makan 8 orang. Okey, steering kereta yang boleh diubah ketinggiannya. Okey, itu kita panggil dia sebagai kedinamikan. Okey, yang kedua, tindakan awal. Melakukan tindakan untuk mengawal risiko. Okey, kita lakukan menggunakan beg udara di dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Kita buat prinsip inventif dia, pilihan tindakan awal. Okey, tindakan berkala pula.
kita menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala, iaitu lampu jalan menyala berkala mengikut waktu siang dan malam. Okey, kalau awak tengok lalu kat bawah lampu jalan tu, ada kawasan-kawasan kampung tu pukul 7 baru dia nyala. Okey, dia gunakan tindakan berkala. Tindakan keterlaluan. Jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian. Iaitu proses menabur serbuk gula di atas donat untuk mengurang atau menambahkan kemanisan. Ini tindakan keterlaluan. Okey, pengembangan terma. Menggunakan prinsip terma, pengembangan atau pengecutan terhadap satu bahan. Pemutus litar yang menggunakan prinsip terma, pemula lampu pendaflor. Okey, pembuangan dan pemulihan. Membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Kapsul ubat yang boleh larut. Okey, kita boleh buka ubat tu. Yang jenis boleh buka tu. Okey, tindakan berterusan yang berfaedah. Okey, prinsip inverti dia, penerangan dia adalah menjalankan satu kerja secara berterusan. Sepertinya contoh jana kuasa elektrik dan mesin pelelai. Okey, macam mana nak pilih? Nak pilih prinsip yang mana? Prinsip inventif yang mana kita nak pilih? Banyak-banyak tadi saya akan tunjukkan contoh. Kita menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Okey, berdasarkan situasi kerusi tadi, adakah kerusi tersebut perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Bila kita jawab ya, jadi kaedah pemisahan yang kita pilih adalah kaedah pemisahan ruang. Jadi, bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah kerusi tadi? Kita boleh pilih daripada kaedah pemisahan ruang yang ada 7 cadangan prinsip inventif tu, kita pilih salah satu yang paling bersesuaian untuk kita selesaikan masalah yang dihadapi. Jadi, bagaimana nak pilih? Bagaimana nak selesaikan? Kita dah pilih, kita dah kena pasti dulu kaedah pemisahan dia, iaitu pemisahan ruang. So, kita boleh pilih daripada cadangan prinsip inventif. Jadi, kita pilih, contoh ya, kita pilih penyarangan, iaitu kita meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam objek yang sama tetapi berlainan saiz. Kalau contoh kat sini, dia menggunakan antena radio tadi, yang boleh panjang, boleh pendek tu kan. Okey, bagaimana untuk kaedah kerusi? Macam mana kerusi tadi boleh menggunakan prinsip inventif ni, penyarangan. Okey, kena fikir. Macam mana awak nak reka bentuk produk dengan menggunakan kaedah penyarangan? Okey, dengan meletakkan atau masukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz, dengan hasilnya kita dapat selesaikan masalah yang dihadapi. Okey, tengok contoh gambar ni. Kita membina satu kerusi boleh laras. So, boleh dapat kelas? Okey, ini gambar yang saya beri contoh di sini. Jadi, tugasan awak perlulah buat lakaran. Menghasilkan lakaran produk, berfokuskan bahagian yang mempunyai tadi masalah inventif tu. Okey, jadi awak perlulah membuat lakaran kerusi boleh laras menggunakan idea awak sendiri. Bagaimana bentuk kerusi yang awak nak ciptakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, sekian saja kelas kita untuk hari ini. Saya harap kamu boleh faham untuk tajuk ini dan jika ada sebarang masalah, boleh tanya saya. Sekian, terima kasih semua.